Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa shalli wa sallim 'ala rasulil amin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung perbahasan kita tentang dasar ilmu. Masih lagi mukadimah kepada kitab Fiqh Manhaji ini. Apakah dia dasar-dasar ilmu? Setelah kita mengetahui ta'rif satu ilmu itu, maka kita lanjutkan dengan skopnya. Apakah skop perbahasan ilmu tersebut? Kemudian yang ketiga, hasil daripada ilmu itu, apa yang kita akan dapat. Kemudian yang keempat, fadilat dan kelebihan ataupun keutamaan ilmu tersebut. Yang kelima, kita sambung yang kelima. Hubungannya atau kedudukan ilmu tersebut yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Kerana satu ilmu itu ada keunikannya. Sebagai contoh ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jadi setiap ilmu itu ada dia punya keunikan, ada keistimewaannya sendiri, ada kedudukannya yang pasti dia membezakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Contoh kita kata ilmu akidah, maka ilmu akidah kedudukannya ataupun hubungannya adalah terkait dengan persoalan tauhid, persoalan apa kita kata yang berkaitan dengan rukun iman. Manakala fiqh ni pula ataupun fiqh ini dia terkait dengan apa? Dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia, tingkah laku manusia. Sama ada terkait dengan hubungannya dengan Allah atau hubungannya sesama manusia maupun hubungannya dengan alam ini. Ini kita kata hubungan atau kedudukan ilmu ini. Dan ilmu itu tidak terpisah-pisah, kan? Walaupun dia dipelajari secara berasingan. Kita pun dah sebut benda ni. Tapi kita ulanglah. Walaupun kita pelajari ataupun diletakkan secara berasingan oleh para ulama, ini ilmu tauhid, ini ilmu fiqh, tetapi dalam pelaksanaannya dia duduk sekali. Kalau orang tu solat, puasa, zakat, haji dalam keadaan akidahnya tak jelas, maka ibadat tadi tak terima. Dia masih lagi melakukan perbuatan syirik, masih lagi percaya untuk bomoh, masih lagi pergi menengok-nengok rasi tak rasi, kan? Ni orang datang minang anak ni, kan? Kita nak tengok rasi tak rasi ni. Carilah, kan? Tukang-tukang nujum, tukang-tukang telik. Dan hari ni ilmu ni semakin dibawa ke dalam arus perdana. Dibawa. Sebab Tok Pomoh pun dah pakai TikTok sekarang. Tok Nujum pun dah pakai TikTok. Dulu duduk kampung-kampung, kan? Sekarang teknologi dah ada.
kan? Dan dia punya dress code dia pun dah tak macam dulu, pakai kain plekat ke kain kuning ke, tak ada. Dia pun up to date, macam bomok teropong tu. Pakai tie kan, pakai blazer, songkok, si ada name tag macam menteri pula. Dia dah up to date sebab marketing. Dia dah belajar dah ilmu-ilmu marketing, semua dia pergi. Okay? Dia pergi semua kursus-kursus marketing. Jadi dia selitkan masuk dalam teknologi. Disebarkan. Dan orang muda kan, TikTok dia tengok, ini dia pun percaya, tengok semua kan. Jadi kalau orang macam ni, mana ibadat tak tengok. Orang sibuk bincang akidah tauhid, bincang bagaimana nak bincang Allah di mana, sifat ni mujassimah ke tak mujassimah ke, apa ke sifat Allah, mutasyabihat tak mutasyabihat, bincang. Semayang tak jaga. Kan? Tak guna juga. Rosak juga. Okey? Maknanya fasik lah. Kan? Tergolong dalam ahli maksiat. Walaupun akidahnya taklah terjejas berbanding yang pertama tadi. Yang pertama tadi rosak tu akidah sebab syirik kepada Allah. Jadi walaupun diletak berasingan, tetapi dari segi pelaksanaan dan penghayatan diduduk sekali. Diduduk sekali. Kemudian yang keenam, perintis yang menyusun kitab. Kan? Jadi dia punya, siapa dia punya perintis ilmu ini? Kan? Perintis kepada ilmu fiqh ini siapa dia? Maka perintis yang menyusun ilmu kitab seperti Imam Syafi'i dalam ilmu usul fiqh oleh kitabnya Ar-Risalah. Jadi maknanya ilmu fiqh ini bukanlah maksudnya zaman sahabat tak ada. Kan? Bukanlah maknanya zaman tabi'in pun tak ada, dia dah ada dah. Cuma nak bagi dia muncul secara jelas, nampak sebagai satu cabang ilmu. Maka dia mula muncul pada zaman para imam mujtahid. Maka salah satu tokohnya adalah Imam Syafi'i. Tapi kalau kita tengok kronologi mazhab, kalau yang mula-mula tu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini kita kata mazhab, 4 mazhab yang muktabar. Walaupun pernah mazhab itu ada banyak, ada berbelas-belas, kan, berbelas-belas mazhab, tapi mazhab-mazhab itu kebanyakannya dah pupus kerana tidak disebarkan oleh maknanya anak-anak murid kepada guru-guru tersebut. Jadi kena adalah dia punya perintis kepada ilmu ni. Bukan bermakna ilmu tu baru wujud pada zaman itu, tidak. Tapi ilmu tu sudah ada. Cuma asalnya ilmu tu sekali, kan? Asalnya Quran Sunnah. Para sahabat mereka memahami Quran Sunnah tu maknanya apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi SAW bawa mereka terima semua. Jadi mereka tidak mengkategorikannya itu sebagai ni sunat, ni wajib. Mereka faham benda tu. Mereka faham ni sunat, ni wajib. Tapi dari segi pelaksanaan mereka ambil semua. Mereka pegang kepada dalil apa? Wa ma atakumur rasulu fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa kamu ambil. Apa yang Rasul larang kamu tinggal. Jadi yang sunat-sunat pun mereka jaga betul-betul. Jangankan yang fardu, yang sunat pun jaga. Dia bukan tak jaga, jaga sungguh. Yang sunat ni pun, maksudnya kalau orang tak buat pun tanya, kan? Kan? Tanya, kan? Benda-benda yang sunnah ni memang mereka jaga sungguh. Satu ketika Sayyidina Umar berkhutbah atas mimbar hari Jumaat. Khalifah, tengok khalifah lah masa tu. Sayyidina Osman masuk masjid, tengah khutbah baru masuk Sayyidina Osman. Maknanya lambat lah. Terus Sayyidina Umar tanya, dari mana ni? Khatib tanya terus, kan? Sayyidina Osman kata, wahai Amirul Mukminin,
Saya mari pada pasar. Mari pada pasar. Dah mandi ke belum? Dia kata tak mandi lagi. Kan? Tak mandi. Kemudian Sayyidina Osman pun solat 2 rakaat, duduk dengar khutbah. Ini cara mereka menjaga ibadah. Benda sunat pun nak tanya. Kalau kita khatib tanya gitu, aku mari Jumaat pun mujur. Nak tanya pula mandi tak mandi kan. Aku mari Jumaat pun mujur dah kan. Okay? Tak mari dah kita masjid depan kan. Masjid ni kita blacklist lah kan. Tanya benda sunat pun tanya. Soal mandi sunat Jumaat. Apa nak tanya kan? Kalau benda sunat pun nak tanya lah apa imam ni kan. Okay? Tapi mereka tak macam tu. Mereka jaga semua. Mereka jaga semua benda tu. Sebab mereka pegang tadi tu, apa yang Rasul perintahkan, Rasul bawa, ambil semua. Macam apa solat sunat qabliyah maghrib kan. Qabliyah walaupun dia bukan sunat muakkad kan. Yang ba'diyahnya tu yang muakkad. Tapi dari riwayat hadis sebut apa? Dia kata apabila azan maghrib, sahabat-sahabat semua bangun sembahyang sunat. Sampai tak ada ruang untuk orang sembahyang dalam masjid Nabi masa tu. Maknanya semua pakat sembahyang. Mendirikan solat sunat. Kan? Tak ada yang duduk saja. Kan? Tak apa kita duduk lah, sunat je ni. Kan? Kalau kita, orang kita kan kadang duduk ni sunat kan. Tapi mereka tak macam tu. Mereka pegang betul. Jadi ilmu fiqh ni dah ada pada zaman sahabat. Zaman tabi'in pun dah ada. Tapi bila dia mula memecah, dia pecah jadi satu cabang ilmu. Satu cabang ilmu apabila pada zaman imam mujtahid. Dan begitulah setiap ilmu pun. Setiap ilmu tu bila sampai satu masa bila dia dah berkembang, akhirnya dia akan jadi satu bidang. Bidang khusus yang apa kita kata tersendiri. Macam kita kata perubatan kan. Kalau kita kata perubatan kan, mau jadi doktor. Okey. Jadi kadang-kadang bila satu penyakit itu sudah mana kata menjadi semakin ramai orang sakit, akhirnya bidang tu akan dikaji orang, akhirnya dia akan jadi satu bidang khusus. Macam kalau kita sekarang pergi klinik pakar kan. Pakar, banyak pakar ada. Ada kalau mata saja. Kan? Ada yang hidung saja. Ada yang perut saja. Ada yang tulang saja. Ada yang jantung saja. Ada yang otak saja. Dia tak campur. Dia tak campur bidang kepakaran. Kalau kita yang doktor-doktor yang biasa ni, dia setakat sakit-sakit biasa, dia boleh lah kan. Kita demam, batuk, sakit perut ke apa ke kan, kita pergi jumpa doktor, ni apa hari demam, dia bagi ubat, so dah balik. Lepas 3 hari kita pergi lagi jumpa doktor, sama doktor, saya dah makan 3 hari ubat, dah seminggu sakit tak hilang. Dia pun kata okey, rujuk pakar terus. Sebab dia pun tak tahu ni apa ni, biasa ikut ilmu dia, patut dengan ubat ni patutnya dah sembuh lah kan. Tapi tak selesai juga. Kena jumpa pakar lah, bukan dalam pengetahuan dia, ada yang lebih alim lagi. Kena jumpa pakar pula. Pakar pula cek, ni ada masalah ni, ada usus problem ni kan, ada luka ke apa ke, tu sakit. Jadi macam itulah cabang ilmu tu, dia akan berkembang sedari dengan mana perkembangan masyarakat dan keperluan masyarakat pada ilmu tu. Kemudian yang ketujuh, namanya. Satu ilmu tu mesti kena ada nama. Nama. Jadi setiap cabang ilmu punya nama, seperti tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain. Fiqh kan kita namakan ini fiqh lah, fiqh. Okay? Tapi hari ini pun kalau fiqh tu sendiri pun sudah ada nama-nama besar yang lain muncul. Kan? Kalau kita kata fiqh itu dah luas sangat dah. Kalau hari ini kan, kalau kita kata muamalat, orang terbayang bank lah. Kita fiqh muamalat, okey, bank.
Maknanya bank tu sendiri dah ada satu sistem kewangan. Fiqahnya pun sangat rencang. Dan orang dalam bidang tu pun orang-orang yang betul-betul pakar dalam tu. Maksudnya kepakaran dalam bidang, dalam perbankan. Kemudian fiqh apa? Kita kata fiqh jenayah. Jenayah ni dia mahir dalam perundangan jenayah. Maknanya kaji oleh jenayah syariah, apa kesalahannya. Lepas tu undang-undang sivil pula, apa semua ni bidang. Ni bidang dia. Kemudian apa lagi? Fiqh halal. Fiqh halal ni, kalau dulu kita fiqh bincang halal ni sikit je. Sikit je. Halal haram ni tak banyak. Sebab iyalah makan minum kan bukan banyak sangat pun. Tapi sekarang ni orang bincang fiqh halal. Dia jadi satu bidang penghususan, bidang kajian. Sebab apa? Bidang tu dah semakin besar, berkembang, dan keperluannya begitu dirasai, diperlukan. Jadi fiqh tu sendiri pun dalam tu dah kita kata bidang-bidang ni pun dah mula semakin besar, semakin besar. Jadi tak mungkin ada hari ini orang boleh pakar dalam semua bidang tu. Dia bank, dia boleh cakap pasal bank, dia boleh cakap pasal halal, dia boleh cakap pasal undang-undang. Tak ada. Cakap secara umum boleh lah. Umum boleh, tapi nak pergi secara detail kan, sampai nak betul-betul kuasai semua tu, tak ada lah. Tapi pada zaman Imam Mujtahid dulu mereka boleh, sebab fiqh tu tak adalah rencang sampai macam hari ni. Dia tak ada sampai rencang, maknanya complicated hari ni. Jadi dengan zaman itu, dengan perkembangan ilmu pada waktu tu, mereka menguasai lah lapangan fiqh yang sesuai pada zaman tersebut. Kemudian yang ke-8, dasar pengambilannya. Ambil mana satu-satu ilmu tu? Manakah sumbernya? Jadi kebiasaannya daripada sumber-sumber asli. Jadi dalam kita kata bila kita bicarakan ilmu agama ni, ilmu syariat ini, maka diambil mesti daripada sumbernya yang asli, iaitu mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Inilah dua sumber utama, serta pendapat berdasarkan ilmu ulama. Jadi ini sumber utama, Quran dan Sunnah. Sumber ni memang tak lari, sampai bila-bila pun kena dipegang. Hebat macam mana pun manusia ni, dia tetap kena balik kepada Quran dan Sunnah. Tak boleh kata sekarang tak payah Quran Sunnah dah, kita ada AI dah ada. Type je dalam AI tu, artificial intelligence, tanya je dia, semua dia boleh jawab. Tak boleh. Dia kena balikkan juga kepada Quran dan Sunnah. Ada yang kita boleh tanya AI lah kan, tapi ada yang kita kena rujuk kepada sumber yang asal. Sumber asal ni kena dikaji, dipelajari, dihayati, diamalkan. Dia tak boleh tinggal. Dia tak boleh tinggal. Yang ke-9, hukum syaraknya, sama ada menjadi wajib atau fardu ain, seperti ilmu tauhid dan sunat, seperti ilmu muamalat. Jadi hukum hukum mempelajari ilmu ini, apa hukum dia? Jadi mempelajari ilmu fiqh ni ada yang fardu ain, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ni maksudnya mau tak mau seorang mukallaf tu kena tahu. Contoh berhubung kait dengan solat, puasa, zakat, haji. Sebab ini dituntut secara individu. Adapun yang lain-lain, cabang ilmu yang lain, contoh muamalat, munakahat, jinayat, itu fardu kifayah saja. Sebab tak terkait dengan amalan seharian dia. Tak perlu dia nak tahu pun, secara spesifik. Kalau kita kata jenayah tu secara ghalibnya akal boleh faham, kesalahan-kesalahan tu orang boleh faham. Kalau kita kata pengharaman zina, minum arak, berjudi, apa semua ni, orang Islam yang duduk dalam masyarakat Islam
Walaupun dia tak belajar secara spesifik fiqh jenayah, tapi dia tahu ini benda-benda yang dilarang oleh syarak. Ya? Tadi maksudnya bukanlah kita belajar fiqh jenayah tu mesti kena tahu syarat, persabitan hukum, bila masa orang ni kena hudud, bila masa tak kena hudud, itu tak wajib tahu pun. Ya? Tak wajib tahu. Kemudian yang ke-10, segala permasalahan yang khusus kepada satu-satu ilmu seperti fiqh yang mengkhususkan hukum-hukum syarak yang zahir berkait dengan sah, batal dan lain. Maksudnya apakah permasalahan yang dibincangkan dalam ilmu tu? Apa benda yang dibincangkan? Jadi setiap ilmu tu ada dia punya topik-topik yang dibincangkan. Okay? Jadi yang dibincangkan tu adalah yang mengkhususkan tentang hukum syarak, yang berkaitan dengan sah dan batal. Ni sah ke tidak? Buat begini sah tak? Kalau sah, sah. Kalau batal, batal. Itulah dia punya permasalahan, permasalahan-permasalahan yang dibincangkan. Jadi ini kita kata kan sumber, kita kata sumber, disebut sebagai ataupun dasar mabadi' ulum. Mabadi' ulum iaitu dasar-dasar suatu ilmu. Ada 10 perkara berkaitan dengan dasar-dasar satu ilmu. Okey, kita tengok tuan-tuan sikit lagi, iaitu berkaitan dengan beberapa istilah fiqh mazhab Syafi'i. Istilah ni kan, untuk kita faham kan, maksudnya apakah perkataan-perkataan yang digunakan oleh pengarang ataupun dalam mazhab Syafi'i ni ada istilah-istilah. Pertama kan, dalam kitab mazhab Syafi'i kita kata akan guna perkataan apa dia? Akrahu. Akrahu maksudnya aku benci. Dari segi maknanya di sisi Imam Syafi'i digunakan kadang-kadang dengan istilah lam uhibbu. Lam uhib artinya aku tidak suka. Dia kata akrahu, aku bencilah. Maknanya dia tak guna istilah macam kita faham fiqh ni kan, wajib, haram, sunat, makruh kan. Okey, kadang-kadang ulama ni dia macam ni ulama-ulama yang kita kata apa, yang mendalam ilmu mereka ni, mendalam ilmunya. Mereka ni kadang-kadang tak suka cepat-cepat nak mengharamkan sesuatu tanpa ada justifikasi yang jelas. Jadi kalau dia nampak tanda-tanda tu menampak macam menjurus ke arah haram, tapi tak berapa dalil tu, tak berapa kita kata macam kuat sangat lah kan, tapi nampak dia menjurus kat situ. Jadi kadang-kadang dia guna perkataan akrah, kan, saya bencilah benda ni kan. Dia tak nak kata benda tu haram, tapi dia nak pergi ke haram tu, tapi dia rasa tak gunalah, tak gunakan perkataan begitu tu kan, nanti akan nampakkan Islam ni haram kan. Nanti nampak Islam ni haram, tak ada ke perkataan lain nak guna. Jadi ialah dari satu sudut dia nak melunakkan orang, supaya nampaklah. Kalau kita kata akrahu ini, kita kata apa? Dia pergi pada makruh kan. Jadi maksudnya sebaik-baik tinggallah, tak payah buatlah kan, macam itulah kan. Walaupun mungkin di sisi dia nampak sebenarnya benda tu menjurus lebih kepada haram kan. Tapi kadang-kadang dia tak guna istilah haram, dia guna istilah tak sukalah, bencilah. Sebab tu istilah tu penting. Bila istilah ni dia memberikan satu gambaran. Macam hari ni orang bincang kan, dia kata boleh kita nak panggil orang kafir tu kafir? Kita nak panggil orang kafir tu kafir. Dia kata kita panggil orang kafir tu kafir sebab apa? Quran sebut kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Quran sendiri sebut kafir. Takkan kita tak boleh panggil orang ni kafir? Quran sebut panggil istilah kafir ni dalam Quran tu 2 tempat aja.
Kan? Satu surah Al-Kafirun yang tuan-tuan menghafal kan. Tapi dua tempat je Kafirun tu disebut. Okey, ada tak hadis yang sebut Nabi panggil? Sebab Nabi ni paling kuat berdakwah. Nabi bermuamalah dengan semua bangsa, semua suku pada zaman itu. Dan dakwah Nabi ni sampai tahap orang lawan Nabi ni bukan jalan-jalan, sampai tahap nak bunuh Nabi lah. Musyrikin Mekah tu, Abu Jahal tu, empat saudara Nabi tu sampai nak bunuh dia. Okay? Ada tak Nabi disebut dalam sirah, Nabi panggil orang musyrik ni, ya kafir, wahai si kafir. Sebab ialah Quran sebut betul, tapi dari segi Nabi tu, Nabi kan contoh, ada tak sebut? Jadi ulama kata Nabi tak pernah sebut pun, tak pernah panggil pun orang di zaman dia tu sebagai si kafir, tak pernah sebut pun, tak pernah panggil pun kafir, tak ada. Okey, itu Nabi. Okey, orang yang paling faham istilah ni, yang paling faham istilah Arab ni tentulah orang Arab. Orang yang paling faham istilah Arab ni tentulah orang Arab. Jadi kafir ni, cuba kita tanya pula ulama Arab. Okay? Ulama Arab. Maka ulama-ulama di negara Arab pun bila ditanya, yang kita tanya aliran yang orang kata yang aliran keras, Salafi contohnya kan. Aliran keras di Arab kan, Salafi kan. Tanya ulama Salafi, boleh tak kita panggil orang bukan Islam kafir? Kita gelar dia, ini orang kafir. Kita cakap terang-terangan, kamu ni orang kafir, kamu mana faham hukum Islam, awak kena masuk Islam lah kalau nak faham, kamu ni kafir. Dia kata tidak harus menggelarkan orang bukan Islam tu dengan panggilan kafir. Tak wajar. Tak wajar. Sebab dia kata itu akan menjadikan mereka lebih keras dan akan menyebabkan mereka lebih benci kepada Islam. Sebab tu kadang-kadang orang Islam ni, dia minta maaf lah, kadang-kadang dia berfikiran secara mudah. Mudah apa? Quran sebut tak? Kita tadi sebut. Kata Quran tu sebut, memang kita kena faham istilah-istilah Quran ni tuan-tuan. Bila dia nak menggambarkan satu benda tu sangat buruk, memang dia akan cari istilah yang memang teruk, supaya orang nampak benda tu buruk dan jangan ada perangai itu pada orang beriman. Kalau dia nak gambarkan benda tu sangat elok, sangat bagus, dia akan guna istilah yang paling bagus untuk menggalakkan orang pergi mengejar martabat tersebut. Ada istilah mukhlisin, muhsinin, kan, muttaqin, kan. Dia tak guna istilah muslimin je, satu istilah je, muslimin, dah, kamu ni orang Islam, selesai lah. Tapi orang Islam tu pun macam-macam level dia, muttaqin, muhsinin, kan, mukminin, mukhlisin. Semua istilah-istilah tu ada. Jadi kita kena faham maqasid Quran tu apa. Quran tu bayan, keterangan. Bayan itu keterangan, dia keterangan. Okey, penjelasan. Nak menjelaskan satu benda, supaya kita jadikan ni sebagai ni modulnya. Tapi dari segi implementasi, tengok Rasul. Tengok Rasul. Macam mana Nabi punya pendekatan? Dia tentulah Nabi yang paling faham Quran. Kalau turun ayat ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, ya Nabi baca ayat tu. Nabi baca. Semua orang dengar, penduduk Mekah semua dengar, yang Islam yang bukan Islam semua dengar ayat tu. Tapi Nabi tak guna. Nabi kata, wahai si kafir, kau jangan lawan aku. Tengok ayat Quran dah turun. Orang Arab jahiliah kata, Muhammad, kenapa panggil kami kafir? Quran panggil korang kafir, aku guna istilah yang sama. Tak ada. Nabi tak guna pun istilah tu. Memang betul lah, kan? Jadi dia akan menjadikan orang yang maknanya bukan Islam ni, bila kita kata kafir ni, dia pun sendiri terasa benda tu tak elok. Dia sendiri pun terasa benda tu tak elok.
Tak elok, dia rasa istilah ni tak elok. Jadi dia akan menjadikan orang tu kemungkinan besar dia akan lebih benci dengan Islam. Saya kan ada pernah Dr. Syekh Mustafa Dib Al-Buwa, pengarang kitab ni sendiri, Fiqh Manhaji, datang sini kan. Kita bila bermuamalah dengan dia, tanya apa semua, dia kata sebaiknya guna istilah ghairul muslimin. Sebab dia kata baiknya guna istilah non muslim. Kan, macam di Arab sana dia muayyashah ataupun muamalah dia, orang Arab sana dia ada ahli kitab, dia akan sebut Masihi. Arab dia bangsa Arab, tapi Arab yang beragama Masihi, Kristian. Kita kata ini Masihi. Jadi Masihi itu lunak lagi. Masihi sebab dia memang beriman dengan Nabi Isa lah kan. Walaupun mazhab dia tu macam-macam lah kita katakan, tapi bila sebut Masihi tu dia okey lah. Kalau Yahudi dia panggil lah Yahudi. Ni Yahudi, ni Masihi kan, ahli kitab. Jadi istilah tu digunakan. Kalau yang lain benda tu dia kata ghairul muslimin, non muslim, non muslim. Tapi kalau guna istilah kafir tu memang konotasinya memang sangat negatif lah. Betul lah, kita sebagai orang Islam memanglah dah kau memang kafir, takkan aku nak panggil kau muslim pun kan. Tapi dari segi dakwah, ini kita cerita dakwah. Dari segi dakwahnya kita nak bagilah orang ni kan, adalah dia rasa Islam ni baik, bagus, Islam ni tak diskriminasi orang kan, tidak memandang jelek pada orang kan, tidak menghina orang lain. Jadi dari segi dakwahnya tak baguslah bila kita guna istilah-istilah begitu. Jadi kena pandailah guna istilah. Guna istilah. Yang kedua, apa istilah yang diguna dalam fiqh Syafi'i ini? Antara istilah yang diguna adalah la ba'sa. Yang maksudnya apa? Tak mengapa. Jadi penggunaan ini digunakan oleh Imam Syafi'i dalam makna harus, tanpa makruh dan sunat. Sebagai contoh, kenyataan daripada masalah zakat fitrah. La ba'sa an yu'addi zakat al-fitrah wa ya'udhu idza kana muhtajan. Dan tidak mengapa atau harus digunakan zakat fitrah dan mengambilnya jika perlu. Itu dia orang yang berhajat dan lain daripada sedekah yang fardu dan lainnya. Jadi nak bagi tahu contohlah kan, contoh macam mana penggunaan Imam Syafi'i. Maknanya la ba'sa, maknanya kita benda tu boleh lah kan. Dia bukan maksud benda tu harus kan dan sunat kan, tapi dia kata benda tu boleh kan. Bukan makruh dan sunat, maknanya harus, bukan maknanya makruh dan sunat. Maka yang ketiga jaiz. Jaiz ni apa? Harus. Harus di sini adalah iaitu bukan makruh atau sunat. Dia bukan makruh atau sunat, maknanya sama lebih kurang dengan harus lah, harus. Dan juga diguna perkataan lain iaitu mubah. Mubah. Kerana apa dianggap mubah? Sebab syarak tidak memerintahkan untuk meninggalkan, meninggalkannya ataupun melakukannya. Mana syarak tak suruh buat dan syarak tak suruh tinggal, maka benda ni kita dianggap sebagai harus. Bolehlah, boleh buat. Jadi diberikan kebebasan sama ada untuk melakukannya ataupun tidak. Yang keempat, apa istilah lain yang diguna? La khaira fi. Maksudnya apa? Tiada kebaikan dengannya. Dengan mana apa? Haram. Haram dan tidak harus. Maknanya la khaira fi, benda tu tak bagus. Tengok, dia tak guna pun kata haram, tapi dilunakkan. Lunakkan benda ni, dia guna perkataan la khaira fi, benda ni tak bagus lah. Kan? Tak baik. Istilah yang kelima, sebab. Sebab ialah apa yang mempunyai hubungan dengannya dengan yang lain, sama ada atau tiada.
Sama ada atau tiada. Jadi sebab ni kita kata apa? Sebab ni dia mencetuskan kepada hukum. Sebab ni dia menjadi penyebab kepada hukum. Contohnya, terbenamnya matahari menyebabkan wajib solat maghrib. Ini sebab yang berlaku secara tabi'i lah. Tabi'i maknanya tak ada campur tangan manusia. Mencuri menyebabkan kena potong tangan. Ini sebab yang dicetuskan oleh perbuatan manusia. Jadi sebab syarak ni ada dua lah. Satu, sebab yang Allah Ta'ala tentukan, kan? Maksudnya benda tu berlaku secara tabi'i. Yang kedua, sebab yang boleh diikhtiarkan oleh manusia. Okay? Contoh, cukup nisab mewajibkan zakat. Jadi nisab ini sebab wajib zakat. Nisab ni boleh diikhtiar oleh manusia. Dia boleh bekerja, dia boleh kumpul harta, disimpan cukup nisab, cukup haul, dia keluar zakat. Ni sebab. Sebab kan? Yang keenam, mani'. Okay? Tak apa, kita berhenti dulu untuk azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masa berbaki sikit ni tuan-tuan, saya nak cerita sikit tentang isu Palestin ni, kan? Saya kira kita semua cakna lah, kan? Cakna dan peduli lah apa yang berlaku di Palestin, kan? Cuma kadang-kadang maklumat tu tak berapa banyak sampai kat kita. Sebab media-media kita ni dia dah ada kontrak dengan sumber-sumber Zionis, sumber-sumber barat, Reuters, kalau baca dalam akhbar media-media, kan, maksudnya Reuters, AFP, tu semua tu pro Israel punya berita lah. Jadi berita-berita yang sahih tu ada, tapi mereka tak boleh nak keluarkan dalam media sebab mereka dah ada agreement. Ini dia sumber-sumber yang mereka boleh ambil untuk disiarkan. Jadi macam tu lah. Macam orang guna dolar lah. Kalau dah urus niaga antarabangsa ni mesti guna dolar. Duit lain tak boleh. Okey. 7 Oktober 7 Oktober 2010 ni adalah hari berdarah bagi Israel. 7 Oktober 2023. Dan Perdana Menteri Israel sendiri mengatakan bahawa 7 Oktober ni adalah hari paling malam untuk Israel selepas Holocaust, pembunuhan beramai-ramai yang dibuat oleh Nazi Jerman. Jadi dia rasa pukulan pada 7 Oktober ni adalah pukulan yang cukup padu lah, yang dia tak jangka berlaku 7 Oktober, sehingga menyebabkan kematian hampir 1,000 ke 1,200 orang Israel, termasuk tentera-tentera. 600 orang Yahudi mati hanya dalam operasi beberapa jam. Pejuang-pejuang Hamas, Brigade Al-Qassam, mereka masuk ke kawasan Israel yang dikuasai oleh Israel lah. Persoalan yang sebahagian orang bangkitkan, kenapa Hamas dia pergi serang? Kau dah tahu mesti dia akan balas balik. Kau dah tengok dah kan, mati dah dekat 6,000-7,000 orang mati dalam masa 3 minggu. Kalau hari ni Jumaat, mana esok cukup 21 hari. Serangan menggila-gila. Lebih separuh daripadanya adalah wanita dan kanak-kanak. Yang kita tengok dalam media sosial ni, gambar-gambar tu kita tak mampu nak tengok. Tak mampu kita nak tengok gambar-gambar tu, video-video tu, kan? Kita rasa ini dah menjangkaui akal rasional manusia dan lebih. Tapi itulah, dunia ni boleh tengok je lah. Boleh sedih lah, kan? Okay? Tapi kenapa serang? Ni serang ni ada 4 sebab lah. Ada 4 sebab ni. Pertama tuan-tuan, provokasi Israel yang berterusan terhadap Masjidil Aqsa. Sebab dalam 15 tahun perang bersenjata, perang bersenjata ni, sebelum 15 tahun ni tak ada senjata. Start guna senjata ni saya ingat 2008 baru Hamas start ada senjata. Ada roket-roket, tapi roket tu mula-mula hanya dekat je pergi. Hanya boleh pergi dekat je. Dekat. Sekarang ni dah boleh sampai ke Tel Aviv. Dia punya airport Ben Gurion tu dah boleh sampai dah. Jauhnya. Kan? 15 tahun ni semua serangan-serangan dimulakan oleh Israel dulu. Hamas balas. Israel start dulu, Hamas balas. Tapi kali ni Hamas mula dulu. Ada 4 sebab. Pertama, provokasi berterusan Israel kepada Masjidil Aqsa. Berterusan. Masuk dalam masjid, pakai kasut, pijak, tempat solat, sampai ke mimbar. Ini provokasi berterusan. Tentera pun masuk, dia punya pelampau-pelampau Yahudi pun masuk, kan? Halau orang ibadat semua keluar. Sebab dia memang nak runtuhkan Masjidil Aqsa. Itu memang target Yahudi Zionis ni. Dia nak runtuhkan Masjid Al-Aqsa, dia nak bina Haikal Sulaiman, kuil yang kononnya Nabi Sulaiman bina dulu. Dia tipu je. Bukti
Dari sudut sejarah pun tak ada. Tak ada satu pun bukti sejarah, kan? Orang dalam arkeologi pun tak pernah jumpa apa benda sisa-sisa bangunan pun, apa runtuhan tu langsung tak ada. Ni Israel kelentong ni, menipu je dia, kan? Itu satu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, keadaan apa kita kata di Gaza tu sendiri, kan, adalah keadaan yang sangat kritikal. Sebab dia dah terkepung, kan, dia dah terkepung dengan apa kita kata disekat, daratan disekat, laut pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi 2 juta orang duduk dalam bandar yang padat, kawasan lebih kurang 13 km persegi, sangat padat. Kekurangan air, kurang elektrik, semua dicatu. Petrol kurang, makanan kurang, kerja tak ada. Jadi dia memberi krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, segala benda lah krisis. Orang tak kahwin, orang tak kerja, kan? Pendapatan tak ada, harap bantuan-bantuan antarabangsa, berapa sangatlah antarabangsa bagi, kan? Itu, kan? Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, keadaan apa kita kata tawanan-tawanan Palestin yang berada dalam tawanan Israel ni ramai, dan mereka ni dah lama, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang tak keluar-keluar, sehingga mereka merasakan, yang dalam tawanan ni rasakan bahawa saudara-saudara kita kat luar ni tak nak tolong kita ke, tak nak selamatkan kita ke, tak nak buat kita keluar ke, tak nak buat sesuatu ke, kan? Jadi mereka rasa kena buat sesuatu, kan? Jadi kalau nak dapatkan tawanan ni, kena buat sesuatu lah. Kena buat sesuatu yang menyebabkan mereka boleh lepaskan tawanan ni. Sebab yang keempat, maklumat risikan daripada Palestin, Hamas khususnya. Mereka dapat maklumat bahawa Israel memang nak lancarkan serangan kepada Gaza. Memang dia dah ada plan dah, nak lancarkan. Sebab kalau tak serang sekarang pun, esok dia akan serang. Itu sejarahnya. Bukan maknanya Israel tu akan duduk diam, tak ada. Sejarah 15 tahun, bukan 15 tahun, 70 tahun kita dah tengok, kan? Mesti dia akan buat bila-bila masa. Dan sebabnya ada, tuan-tuan, sebabnya ada. Beberapa minggu sebelum ni, di Israel sendiri berlaku demonstrasi hampir setiap hari di Tel Aviv tu. Di pusat bandar dia, protes rakyat dia sendiri kepada kerajaan Benjamin Netanyahu ni, kan? Kerajaan Israel ni protes. Sebab apa? Ada dibuat pindahan perlembagaan tentang kuasa kehakiman. Jadi rakyat protes seolah-olah dia mencabul salah satu prinsip dalam demokrasi. Jadi demonstrasi setiap hari demo. Jadi biasalah kalau mana-mana kerajaan, kan, bila dia menghadapi tekanan dalam negara, cara nak alihkan tekanan tu adalah bawa isu lain. Buat isu lain, create isu yang lebih besar, supaya tumpuan rakyat akan teralih kepada isu lebih besar. Jadi antara cara paling mudah adalah serang Gaza. Bila serang Gaza, Hamas pun akan bantai roket balik. Jadi media semua akan tukar berita. Dah tak fokus dah tentang masalah pindahan hak kehakiman, kuasa kehakiman, benda semua ni, akan fokus kepada kita diserang, kita kena ini musuh ni, kita akhirnya semangat kesatuan, nasionalisme, kan? Jadi ini 4 sebab. Okay? Ini 4 sebab yang menyebabkan Hamas kali ini memang dia all out, kita serang dulu. Jadi terbukti serangan tu berjaya. Pertama, berjaya menjatuhkan ego Israel. Sebab Israel selama ni rasa dia punya sistem yang canggih, dia punya tembok yang tinggi tu, yang memang tak boleh nak lompat pun, nak pergi seberang pun tak boleh, dengan sistem radar dia. 7 hari bulan 10 lepas subuh, dia hancarkan 5,000 roket tembak daripada Gaza. 5,000 tembak masuk ke Israel. Dia punya Iron Dome, penangkis peluru ni, pening kepala. Sebab penangkis peluru ni dia bukan boleh datang banyak-banyak. Kalau datang banyak-banyak, dia pun pening mana satu dia nak cantas dulu. Ada yang kena lah. Yang menarik lagi, dia punya pasukan paraglide ni,
Tuan-tuan ada tengok video kan, paraglide tu naik pakai payung terjun tu kan, yang ada kipas. Kipas tu difahamkan buat enjinnya daripada mesin rumput. Enjin mesin rumput modified. Pasang kipas kat belakang, dia terbang. Tapi dia terbang tu perlahan. Maksudnya dia tak laju kan, dia perlahan dia pergi kan. Dia nak saja dia buat perlahan tu sebab dia nak mengelirukan radar Israel. Sebab nanti radar, dalam bacaan radar akan baca tu semua sebagai burung. Radar baca sebagai burung. Ini burung. Tak apalah, kita relax lah. Sebab hari itu hari pesta kat Israel. Dia ada sambutan agama dia lah. Kan? Jadi bila masuk tentera ni, pejuang-pejuang ni masuk, kan? Tu yang dia berlaku tembakan, serangan beberapa jam je. Dan respon daripada Israel sangat lambat. 6 jam selepas serangan tu barulah dia punya tim respon dia datang. Dia hegi-hegi datang kononnya nak menyelamatkan. Yang ni dah mati dah beratus-ratus dah mati, kena tembak apa semua kan. Dan berjayalah ditawan antara 200 ke 250 orang Israel, termasuk pegawai-pegawai tinggi tentera. Ya, 250 ni lah nanti akan jadi percaturan untuk mengeluarkan tawanan-tawanan yang duduk dalam penjara-penjara Israel. Sebab tawanan tu memang diseksa, tuan-tuan. Diseksa, ditelanjangkan. Memang dia letak dalam sel yang sempit, besar 1.5 meter saja. Sel yang sempit, situlah duduk, situlah makan apa. Memang diseksa, tak ada dibekam duduk diam. Itu memang kerja Yahudi. Yahudi ni memang, kalau kita tengok dia punya kekejaman dia luar daripada batasan yang kita faham. Kalau kita faham Bosnia, tuan-tuan kan, yang siapa tu, Slobodan Milosevic tu, yang daripada Serbia, Slobodan tu kan, kita rasa dia dah kejam lah tu. Ini lagi dahsyat ni. Lagi ni, kita tengok dia boleh tembak aja semua. Hospital dia boleh tembak. Hospital dia mengatur orang pun mati semua. Relax aja, tak ada rasa bersalah apa pun. Dan menipu pula. Jadi Israel ni memang dia hanya faham satu bahasa aja. Dia tak faham bahasa rundingan. Dia hanya faham bahasa peluru je. Jadi sekarang ni memang Israel tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Dia hanya ada satu pilihan saja untuk Israel, iaitu menghapuskan Hamas. Sebab kalau kerajaan Israel sekarang dia tak masuk ke dalam Gaza, dia akan dianggap kalah. Sebab kau kena menuntut bela ke atas kematian tentera-tentera ni. Yang kau bunuh 6 orang, 6,000, 7,000 ni orang awam, bukan tentera. Kau kena masuk dalam. Jadi sekarang ni dia nak masuk dalam. Dia dah standby dah, kat sempadan ni dah standby. Dia punya, kalau baca berita pun dia kata dia punya ketenteraan dia dah standby dekat sempadan Gaza. Dia nak masuk. Cuma sekarang ni moral dia sangat jatuh. Moral tentera Israel ni sangat jatuh. Sebab apa? Dia pukulan pada 7 Oktober tu satu pukulan yang sangat dahsyat. Sebab dia lawan Hamas, bukan tentera yang terlatih betul. Bukan terlatih secara profesional. Mereka berlatih lah, tapi bukanlah profesional. Bukanlah keluar daripada universiti, maksudnya dalam bidang ketenteraan. Tak ada. Mereka ni sukarelawan yang direkrut jadi tentera, berjuang. Jadi bila mereka berjaya masuk ke tempat dia dan bunuh tentera-tentera dia, itu yang satu pukulan yang cukup dahsyat pada dia. Jadi sekarang ni tak ada pilihan untuk Benjamin Netanyahu ni, kecuali dia kena masuk ke dalam Gaza. Sekarang sini masalah dia. Masalah dia apa? Boleh tak Israel ni bertahan dalam tu? Sebab Amerika pun dah warning dah. Mereka dah bagi warning dah dekat Israel. Sebab pilihan masuk ke Gaza ni bukan pilihan yang terbaik lah. Sebab mereka kena dah dulu. Mereka dah kena dulu kat mana? Dekat Vietnam. Sebab Vietnam tu, dengan perang Vietnam tu, semua tentera-tentera Vietcong ni keluar daripada bawah tanah. Keluar. Tembak, lari hilang.
Jadi dekat Gaza ni tuan-tuan, dia ada bandar bawah tanah. Dia bukan terowong, dia ada bandar bawah tanah. Kalau dulu kita baca berita, dia kata dalam terowong bawah tanah ni, kereta pun boleh bawa masuk seluduk. Kereta pun boleh bawa masuk seluduk. Kereta, lembu, semua boleh. Ada laluan dia. Lembu ada laluan dia, kereta ada laluan dia, kan? Pejuang-pejuang ada laluan dia, roket-roket semua ada. Mana ada bandar bawah tanah. Yang inilah yang paling merisaukan Israel. Macam mana kau nak hadapi? Kan? Jadi moral tentera dah rendah, kan? Jadi bila masuk, kau tak tahu nanti musuh duduk mana tak nampak, nak tembak mana pun tak tahu. Jadi nak lawan kita mana dia tak nampak, pupuk datang je, roket dia pom kena kita kebal. Jadi inilah sekarang ni situasi dia, kan? Jadi tak ada pilihan untuk orang Palestin, orang di Gaza. Mereka tak ada pilihan, mereka tetap kena lawan, kan? Walaupun dunia tak nak bantu mereka, mereka tetap kena berjuang. Mati hari ini orang, besok akan datang lagi yang baru. Mati akan datang lagi yang baru. Ini janji Rasulullah SAW. Janji Rasulullah SAW, akan ada satu kelompok yang akan kekal memperjuangkan kebenaran walaupun umat mengkhianati dia. Dia tak peduli orang khianati dia ke apa ke, mereka tetap akan berjihad atas kebenaran. Jadi kita doalah tuan-tuan, kan? Kalau ada tabung-tabung derma ke apa ke, kita dermalah, bagilah apa yang kita mampu. Kita doakan, jangan kita putuskan daripada doa. Mudah-mudahan akan menjadi asbab kemenangan untuk mereka, kan? Dan lenyapnya Zionis laknatullah daripada bumi Al-Aqsa. Mohon maaf, ambil masa panjang sikit, kan? Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.